Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi untuk fiqh taharah tahun 1, kita akan belajar untuk tajuk yang seterusnya, yang ini berkenaan dengan jenis-jenis najis. Murid-murid boleh buka muka surat 24 dan 25. Dalam buku menyatakan ada 3 jenis najis. 3 jenis najis yang murid-murid perlu tahu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bersihkanlah kencing kamu kerana kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Jadi air kencing ini adalah salah satu daripada jenis-jenis najis. Dan apa dia najis ini? Najis ialah benda kotor yang menghalang sah solat jika terkena pada badan, pakaian atau tempat solat. Itu adalah najis, apa yang disebutkan dengan najis. Jadi kita pergi kepada muka surat yang 25, jenis-jenis najis. Okey, yang pertama, najis mutawassitah. Apa dia najis mutawassitah ini? Najis mutawassitah ini ialah najis pertengahan. Contoh, darah, muntah, nanah, najis manusia dan bangkai. Najis manusia ni air kencing tadi lah. Dia termasuk najis mutawassitah. Jadi bila terkena kepada pakaian, terkena kepada badan kamu, terkena pada tempat untuk solat, jadi perlu dibersihkan dahulu kerana ianya boleh menghalang daripada sah solat. Senang je dia ingat najis mutawassitah ini. Dan najis darah, muntah, nanah, najis manusia dan bangkai. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah ini? Najis mukhaffafah ini ialah najis ringan. Contoh, air kencing kanak-kanak lelaki berusia di bawah umur 2 tahun dan tidak makan atau minum selain daripada susu ibunya. Jadi bila air kencing kanak-kanak di bawah umur 2 tahun terkena kepada pakaian kamu, contoh kamu ada adik kamu dia kencing yang di bawah umur 2 tahun, terkena kepada pakaian kamu, terkena kepada tempat untuk solat, jadi perlu dibersihkan dahulu kotoran-kotoran tersebut sebelum kamu ingin menunaikan solat dan sebagainya. Dan yang ketiga, najis mukhallazah. Najis mukhallazah ini adalah najis yang berat. Apa dia najis ini? Najis yang berat, contoh anjing, babi, dan kotorannya, darahnya, air liurnya dan sebagainya. Bila anggota badan kamu, pakaian kamu terkena najis mukhallazah ini, ialah najis yang berat ini, kamu perlu menyucikannya dahulu, ataupun kita panggil sebagai sertu. Sertu ni apa dia? Yang kita menggunakan 7 jenis air, ataupun kita kita membasuh 7 kali, dan sekali air tanah. 7 kali air ini 7 kali air yang bersih dan 1 kali air tanah. Itu cara untuk kita sertu. Sebabnya dia terkena kepada macam saya katakan tadi, terkena pada baju kamu, terkena disentuh, ataupun najis dia terkena, air liur dia terkena. Jadi kamu perlu sertu. Dia berbeza dengan kamu kita panggil samak. Samak ini biasanya kita gunakan ataupun kita menggunakan untuk samak kulit.
samak pudih bagi mengeluarkan daging yang terlekat pada kulit haiwan yang ingin digunakan. Itu samak. Dia berbeza dengan sertu. Dan samak ini kita cucikan dia menggunakan bahan-bahan yang kesat, seperti pasir dan sebagainya. Itu lebih detail. Tapi untuk pengetahuan kamu, najis muhallazah ini ialah najis yang berat. Dan apa dia contoh najis muhallazah ini? Anjing, babi, najis dia, air liur dia, darah dia. Itu yang utama yang murid-murid perlu tahu, apa yang dimaksudkan dengan najis muhallazah, najis yang berat. Itu adalah tiga jenis najis yang ada dalam buku murid-murid yang murid-murid perlu tahu. Apa dia najis mutawassitah, apa dia najis muhaffafah, dan apa dia najis muhallazah. Najis muhallazah ni mudahlah kita nak ingat. Dia ada anjing dengan babi, mudah sangat nak ingat. Najis mutawassitah ni ingat paling mudah hanya ada pada anggota badan kamu. Contoh darah, muntah, nanah. Tengok kepada diri anggota badan diri sendiri, supaya untuk ingat. Macam najis muhaffafah ni, ingat air kencing kanak-kanak yang tidak lebih daripada umur 2 tahun dan hanya minum hanya minum susu ibu. Itu 3 jenis najis yang murid-murid perlu tahu dan perlu hafal. Jadi sekadar itu saja penjelasan Ustaz ataupun penerangan Ustaz berkenaan dengan najis. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.